Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Tajuk kita hari ini, apakah kejayaan yang sebenarnya? Apa itu berjaya? Apa yang dikatakan kejayaan yang sebenarnya? Fiz, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih Fiz kerana sudi dengar buat bicara bersama dengan Tok hari ini. Jadi apa kejayaan sebenarnya? Kejayaan ini sesuatu yang kita boleh capai. Kita nak dan kita boleh capai. Secara mudahnya begitu definisi berjaya. Katakanlah saya study SPM nak dapat 10A dan capai 10A. Apalagi 11 12A. Itu berjaya. Dalam hidup saya nak dapat buat bisnes. Bisnes yang boleh dapat gaji boleh dapat jualan 10,000 20,000. Bila tercapai, itu kejayaan. Itu mereka dah percaya. Ataupun bagi orang yang kahwin, dia kata saya nak dapatkan anak lelaki dan perempuan satu pasang dan dia dapat, itu berjaya. Makna berjaya lah. Itulah kejayaan. Dan ada juga orang yang bekerja naik pangkat, itu kejayaan. Pergi interview dapat jawatan, itu kejayaan. Kejayaan. Dan ada juga orang yang berjaya untuk mengubah hidupnya daripada malas solat kepada rajin solat, itu juga kejayaan. Itu kejayaan. Salam Tok, ya Wan. Alhamdulillah Tok, sihat. Alhamdulillah. Dapat lagi begini. Jadi kejayaan ini adalah sesuatu apa kita nak kita dapat. Apa kita nak kita dapat. Tapi apa kejayaan yang sebenar? Apakah apa yang kita nak itu? Apakah apa yang kita nak itu? Banyak apakah ni. Apakah yang kita nak itu kita sudah boleh golongkan sebagai satu kejayaan? Big question mark di situ. Zainab 544. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Very good morning. Morning. Ahad day. Today Ahad day. Ahad day. Dah 12 hari bulan Februari. Dah 12 hari bulan dah. Maliki. Malik. Memperbaiki hidup bermula dengan memperbaiki solat. Amin. Itu cantik. Ayat cantik. Cantik. Jadi kejayaan dalam apa? Kejayaan dalam hidup sebenar. Jadi apa kejayaan? Apa yang kita buat? Kejayaan. Kejayaan. Sebenarnya kalau kita bangun daripada awal pagi sehingga kita tidur malam ini, kita sentiasa membuat kejayaan. Cuma kadang-kadang kita tidak niat. Kita tidak minta. Maka kita tidak perasan bahawasanya kita sudah berjaya. Kita sudah berjaya. Kita tak perasan. Kita berjaya bangun awal pagi. Itu satu kejayaan. Sebab ramai orang tak bangun solat subuh. Dia tak berjaya. Kita berjaya bangun awal pagi. Itu satu kejayaan. Kita berjaya pergi kerja mengikut punch card hari ini. Contoh bagi orang kerja Ahad. Itu satu kejayaan. Kita berjaya pergi kedai beli nasi dan makan nasi pagi ini. Itu satu kejayaan. Banyaknya kejayaan sebenarnya. Pagi ni orang rumah goreng nasi. Nenek kau goreng nasi. Atuk pun makan nasi goreng. Itu satu kejayaan. Berjaya makan nasi goreng yang nenek kau masak. Kejayaan. Kejayaan. Kita berjaya bangun pagi. Kita berjaya mandi pagi. Kita berjaya gosok gigi. Itulah kejayaan. Terlampau banyak kejayaan. Setiap hari kita mencipta kejayaan. Kita ni orang hebat. Masa kita mula-mula lahir. Kita tidak terus berjalan. Baby tak terus berjalan. Mula-mula kita berguling dulu. Kiri, kanan.
Bukan senang. Itu juga kejayaan. Kemudian boleh mulai bergerak, mulai merangkak. Merangkak itu kejayaan. Dan apabila boleh mulai mengangkat berdiri, mulai tok boleh berjalan. Itu kejayaan. Dan boleh berlari. Itu kejayaan. Itulah kejayaan. Banyak kejayaan sebenarnya. Jadi apabila kita dapat mengingati semula semua kejayaan itu, so apa yang kita perlu lakukan? Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Banyak kejayaannya, tapi kita hanya memikirkan berjaya itu apabila dapat yang kita nak. Yang kita tak nak dapat tu kita buat tak tahu je. Zalimnya kita, sombongnya kita dengan Maha Pencipta. Ya Wan, semoga kejayaan kita membawa kita semakin bertakwa pada Allah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Benar sekali. Amin. Jadi kejayaan ini sentiasa berlaku. Dalam hidup kita sentiasa berlaku. Berjaya pakai baju, berjaya juga. Sebab ada orang tak berjaya pakai baju. Bangun pagi tak pakai baju. Tak pakai baju. Tak pakai baju. Orang tanya, kenapa kau tak pakai baju? Aku malas pakai baju. Berarti bagi orang malas, dia tak berjaya. Tak berjaya. Bagi orang rajin, baru dia berjaya. Baru dia berjaya. Jadi apa kejayaan? Setiap kali kita hidup ini, itu kan banyak. Dan akhirnya kejayaan yang kita capai itu adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Setiap kejayaan, setiap movement kita, setiap pencapaian kita. Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Kita sentiasa bermula itu Bismillahirrahmanirrahim. Nak pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Sentiasa mengamalkan Bismillah. Sebab apa Bismillah? Ya Allah, aku menyebut namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut namamu, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang pemurah dan penyayang. Sentiasa sebut nama Allah. Sebab dia sentiasa kita, aku boleh berjalan hari ini. Boleh jalan. Kenapa semalam tak berjalan? Semalam dah berjalan. Tapi hari ini boleh berjalan. Sebab ramai orang yang semalam berjalan, hari ni tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan. Mungkin aksiden ke, patah kaki ke apa kan boleh jalan. Kita, Alhamdulillah, kita masih boleh jalan. Itu satu kejayaan. Satu kejayaan, satu kelebihan yang kita dapat. Tapi tak rasa. Bangun pagi, kenapa tak solat subuh? Tak sempat lah nak pergi kerja. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Engkau mengingkari Allah yang memberi segala-galanya kepada kamu. Ingat, orang yang tak bersyukur, maka azabnya amat pedih. Apa arti tak bersyukur? Diberi awal bangun pagi tapi tak salat subuh. Itu berarti orang tak bersyukur. Apa orang tak bersyukur? Sentiasa lupa kepada Allah. Nak bawa kereta, tak baca bismillah. Terus buka kunci kitab, tengok. Buka pintu, start kereta. Brum. Pergi. Tak ada bismillah. Pound. Langgar tiang elektrik. Baru kita sedar, Allahu Akbar. Baru ingat. Masa mula-mula buat kereta tak ingat. Tak ingat Allah. Sedangkan rezeki tu Allah yang beri. Ramai lagi orang tak boleh pakai kereta, naik motor tak mampu. Ramai lagi. Jadi kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Ada orang kata, saya beli kereta kerana saya ada duit saya lah. Saya beli kereta kerana saya simpan duit lama lah. Allahu Akbar. Tak betul tu. Tak betul. Semua tu adalah izin daripada Allah SWT. Hati sepi seorang perindu. Kenapa sepi ni? Assalamualaikum Ustaz. Kalau masuk bilik mandi, boleh baca bismillah kah sebelum masuk? Sebelum masuk. Kalau dah masuk, baca dalam hati. Sebelum masuk, baca bismillah. Itu yang sebaik mungkin. Sebab apabila kita sebelum masuk baca bismillah, syaitan tak nampak apa yang kita buka. Macam itulah. Panggil atuk-atuk. Hati sepi. Jangan panggil ustaz. Saya bukan ustaz. Bukan. Jauh lagi lah. Ustaz ni tempatnya tinggi. Hebat. Tak percaya? Tanya Cici. Tak percaya. Assalamualaikum Tuan Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejayaan kita setiap hari ini banyak. Tapi apa kejayaan yang sebenar? Ini yang kita nak bincang hari ini. Tapi kita coba elaborate dulu. Kita coba perwar-warkan dulu. Sebab kita rasa kita tak ada kejayaan. Kita rasa tak ada. Aku tak berjaya lah. Aku miskin. Tak betul. Miskin tu miskin apa? Engkau sehat kan? Sehat. Itu satu kejayaan. Kejayaan kau sehat. Kaya sehat. Itu yang mahal. Kau nak bila sebut miskin pasal duit. Cakap-cakap pasal duit. Sikit-sikit duit. Apa
apalah duit ni? Ada yang kata. Cici selalu kata. Ada duit semua jadi, tak ada duit macam nak mati. Allahu Akbar. Duit tu hanya satu daripada 10. 9 lagi adalah nikmat-nikmat yang lain. Cuba tanya orang ada duit. Ada duit, okey, sekarang letak duit 10,000. Sebelah sini letak sakit, masuk hospital. Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana? Sebelah sini letak sihat. Kau pilih yang mana? Duit, sakit, sihat. Pilih yang mana? Cici cuba jawab. Letak 3 di situ. Duit, sakit, sihat. Mana yang Cici pilih? Duit. Oi, tak ada duit tak boleh jadi. Tak ada duit. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang melayang. Duit, peran duit. Sakit, Allah sakitnya, ya Allah sakitnya. Kemudian sihat. Mana yang Cici pilih? Pilih sihat tu. Sekarang Cici pilih sihat je. Sama lah kita. Tu pilih sihat. Habis tu kalau tak ada duit, you risau. Tak payah risau lah. Sebab kita pilih sihat. Kan? Kita dah pilih sihat. Apa guna kita pilih duit kalau kita sakit? Lagi-lagi lah kita pilih sakit. Ya Puteri Bayu Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Terima kasih. Terima kasih. Puteri pilih mana? Di antara duit, sakit, sihat. Pilih yang mana? Pilih sihat tu. Pilih sihat. Jadi kalau tak ada duit, jangan merungut. Sebab memang kita redha atas sihat. Tapi kita tak perasan sihat. Sebab sihat. Kita tak rasa pun sihat. Rasa sihat. Tak rasa. Sakit baru kita tahu nilai sihat. Sakit baru tahu nilai sihat. Itu kejayaan. Di mana kejayaan? Jadi di mana? Setiap hari kita, setiap saat daripada awal pagi, kita sentiasa mencipta kejayaan. Berjaya. Bangun pagi hari ini, berjaya masuk Quote of the Day bersama dengan Tok. Tajuk kita ini, apakah kejayaan yang sebenar? Itu satu kejayaan. Ramai orang tak boleh masuk. Ramai orang sibuk. Ramai orang tidak dijemput oleh Allah SWT untuk hadir di sini. Atau majlis-majlis ilmu yang lain. Itu juga satu kejayaan. Sebab orang yang hadir dalam majlis ilmu ini adalah orang yang terpilih. Allah yang pilih. Allah yang pilih. Ini jangan main. Majlis ilmu, buat benda-benda yang baik. Ini semua Allah yang pilih. Sebab itu semasa berdoa, kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, aku ni lemah, Ya Allah. Bimbinglah aku, Ya Allah. Bawakanlah aku dalam majlis-majlis ilmu. Ya Allah, bantulah, Ya Allah. Sentiasa kena minta. Ya Allah, ringankanlah aku untuk solat kepadamu, Ya Allah. Minta benda-benda ni. Minta benda-benda yang dalam soal ibadah. Ya Allah, ringankanlah aku, Ya Allah, supaya aku boleh puasa esok Isnin, Ya Allah. Cici esok puasa Isnin dia. Ya Allah, puasa Isnin kami. Bawa, Ya Allah, terdetik di hati. Macam Cici ke Puteri Bayu Senja ke, sekarang sudah dapat mendengar di telinga sendiri. Ada orang menyebut, jom kita puasa Isnin. Itu semuanya adalah gerak-geri daripada Allah SWT. Kalau tak masuk program itu, tak ada orang menyebut, jom kita puasa Isnin. Ada orang ajak ke? Tak ada orang ajak. Tapi kalau masuk program macam tu, rupa-rupanya aku masuk program hari ni, aku nak dengar perkataan, jom kita puasa Isnin. Macam itulah. Puasa Isnin Khamis. Jadi sebab itu, kejayaan yang kita capai ni banyak setiap hari. Jadi kita kena bersyukurlah. Itu yang dikata bersyukur. Betul tu, betul. Puteri, bersyukur. Bersyukur itu pula ada tahap-tahap dia. Adakah bersyukur setakat mulut saja? Bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur yang sebenarnya mesti disusuli dengan perbuatan. Apabila Allah bagi engkau sihat, ya Allah, aku sihat hari ini. Memudahkan aku untuk solat, ya Allah. Solat itu tanda syukur. Solat wajib, solat sunat, solat duha. Maka itulah syukur kita. Kita syukur kita sihat. Ada orang, aku syukur sihat hari ini. Habis tu apa kau buat? Tak ada, tak buat apa. Tak jadi syukur macam tu. Tak jadi. Ya Wan, ada juga yang menunjuk kejayaan dengan cara kemaksiatan. Kejayaan banyak cara dia. Jadi bersyukur. Bersyukur ni bukan setakat lafaz, bukan setakat, tapi mesti disusuli dengan perbuatan. Apabila kita sihat, apa kau buat? Aku bantu orang lain. Apabila kau sihat, kau buat? Aku bantu isteri di dapur. Isteri pula bantu suami. Anak-anak bantu. Itu berarti melahirkan syukur kepada sihat.
Dan terutama dalam solat ibadah. Kalau selama ni kita sakit lutut nak solat susah. Ya Allah, bagilah sihat supaya aku boleh solat dengan baik. Apabila Allah bagi solat dengan baik, kau pergi supermarket. Apabila kau pergi supermarket, kau naik tangga banyak, kau sakit lutut. Balik sakit lutut pula. Ya Allah, bagilah aku tak jadilah macam tu. Tak jadi. Jadi tanda syukur ini, kita beramal, beribadat. Beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kejayaan yang sebenar? Itu tajuk kita hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kerana biasa kita baca surah Al-Fatihah dulu dan kita niat pahalanya kita sampaikan, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan kepada sahabat-sahabat baginda, kepada rasul-rasul, nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga pahala ini sampai kepada kedua ibu bapa kita, sama ada masih hidup ataupun yang sudah pergi. Dan kepada diri kita, isteri atau suami, anak-anak, isteri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan Quote of the Day bersama dengan Atuk, bersama rakan kita, sahabat hari sebelum ini, bila-bila pun yang pernah memasuki program Quote of the Day, muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup dan telah mati. Dan last one ialah Nabi Adam alaihissalam, toki kita. Semoga Nabi Adam juga menerima pahala bacaan Al-Fatihah ini kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, di toki kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak ada nafas. Amin, 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 insyaAllah. Allahu Akbar. Ya Cici, bantu typing semua sahabat Tuhan yang dah ramai. Allah selalu dirahmati Allah selalu. Amin. Amin, amin. Atau nak kongsi sedikit mengenai surah Al-Fatihah ni. Di samping kita berbicara mengenai apa itu kejayaan yang sebenarnya. Ya Susan Su, Assalamualaikum Atuk. Waalaikumsalam. Thank you Tok. Doakan amin. Amin, kita doakan bersama. Okey, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diwajibkan dalam solat. Setiap solat, tak kira wajib, solat wajib atau solat sunat, tak baca Al-Fatihah tak sah solat itu. Jadi istimewa. Coba kita perincikan makna dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Pemurah dan penyayang. Maknanya setiap kali kita lakukan sesuatu perkara itu, kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lain yang kita sebut, tidak ada nama lain yang kita sebut kecuali ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji. Semasa kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semasa kita membaca Alhamdulillah itu, Allah akan menjawab, hambaku sedang memujiku. Sebab itu apabila kita baca surah Al-Fatihah ni, kita mesti menghayati maknanya. Apabila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Jadi Allah memerhatikan kita dalam kita solat ni. Dalam kita solat, apabila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Allah, hebat dialog ni. Sebab itu kita jadi khusyuk dalam solat. Apabila kita mengetahui dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, jelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku sedang mengagungkanku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku meletakkan diriku yang pemurah dan penyayang.
pemurah. Pemurah. Dia akan beri apa saja. Malik yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari akhirat. Hambaku sedang mengatakan bahawa akulah yang paling berkuasa dunia dan akhirat di hari pembalasan. Allah menjawab. Kemudian kita sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tadi daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ayat itu ialah ayat memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekian alam. Alhamdulillah. Itu kita memuji. Kita itu bahagian ayat 1 2 3 itu bahagian kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malik yaumiddin, dialah menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu. Ini giliran kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah dan padamulah aku memohon pertolongan. Ini cantik. Masuk ayat ketiga, ini giliran kita. Hak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah. Tadi kita puji. Kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah. Malik yaumiddin, Allah yang menguasainya hari pembalasan. Sekarang kita kata Malik yaumiddin, hanya mulah aku sembah. Tak ada sembah yang lain dah. Tak ada sembah. Tadi kita memperakukan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Sekarang Malik yaumiddin, padamulah aku sembah. Jelas? Dan kita terus minta. Kita sembah dan kita terus minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Aku minta kepadamu ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah. Kita sedar tak bila kita baca Al-Fatihah ni kita sedang minta dengan Allah? Kadang kita baca je Al-Fatihah ni. Sebenarnya kita sedang berdialog. Bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kita minta dengan Allah. Habis itu terdetik dalam hati kita. Apa yang kita nak? Ini yang penting. Kalau kita nak calon suami kita, masa contoh-contoh ataupun nakkan seorang isteri. Isteri. Iyyaka na'budu, hanya mulah aku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar hadir dalam hati. Ya Allah, gunakanlah aku seorang isteri. Contohnya begitu. Ya Allah, gunakanlah aku seorang suami. Sebab tu bila baca Al-Fatihah ini mesti slow-slow. Sebab bila kita lafaz di mulut dan di hati kita menyebut apa yang kita nak. Iyyaka na'budu, padamulah aku sembah. Iyyaka nasta'in. Minta dengan Allah. Sebab ini doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan doa yang pertama yang diturunkan di muka bumi. Ini doa. Doa yang paling besar yang diajar, yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini. Ya, cici, taib. Semua sahabat doa. Ya, dalam nama Allah. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tinggal. Ini doa besar. Ya, Wan, mendapat keridhaan Allah, itulah hakiki kejayaannya. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa ini, semasa membaca doa ini, Nabi Zakaria membaca doa ini. Nabi Zakaria dengan isterinya sudah disah oleh doktor-doktor dulu bahawasanya dia sudah menopause. Bandul, tak boleh anak. Tapi dia minta juga, Nabi Zakaria minta dengan Allah. Tidak ada lagi yang aku boleh mohon kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Zakaria berdoa. Orang baca Al-Fatihah ni secara duduk ke berdiri ke dalam solat atau secara sujud? Berdiri kan? Jadi berdoa semasa berdiri. Nabi Zakaria habis sahaja solat, Jibril datang. Ya Zakaria, Allah mengabulkan doamu
semacam baca Al-Fatihah tadi, maka engkau akan diberi anak lelaki namanya Yahya. Terus diberi nama. Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam. Itu dimakbulkan. Jadi kita jangan lupa mendoa, memasang niat semasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar ada iyyaka nasta'in. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kalau kita sakit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, teruskanlah sihat-sihatku. Sihat pun kena minta. Kena minta. Jangan masa sakit baru nak minta sihat. Kalau masa sihat tak minta sihat, kena minta. Ya Allah, sihat-sihatkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sihat-sihatkanlah aku, ya Allah. Sihat. Sihat. Banyak boleh minta. Sebab tu kita kena banyak solat. Apabila banyak solat, banyak kali baca Al-Fatihah. Apabila banyak kali baca Al-Fatihah, banyak doa-doa kita. Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah. Sebelum pada ni baca je. Tak tahu makna. Sebenarnya di situlah yang paling mustajab sekali. Doa Nabi-Nabi di situ. Kita menghadap Allah. Allah menjawab. Solat kita sedang berdialog dengan Allah. Kita solat. Masa kita solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu aku sembah, padamu aku mohon pertolongan. Pertolongan yang semacam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Pertolongan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ini besar ni. Ulama' mengulas jalan yang lurus ni saja. Banyak jalan yang lurus. Mana jalan yang baik-baik, mana jalan yang hebat-hebat, mana jalan yang dirai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana sebut jalan lurus ni. Bukan jalan belok macam Piramli kata. Tak ada. Jalan lurus. Kita minta jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan kepada orang yang pernah kau beri nikmat, iaitu rasul-rasul, para nabi-nabi, para ulama, pada orang berjaya. Itulah jalan yang kita nak. Jalan yang kita nak, jalan yang diberi. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang ingkar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Cantik kan surah Al-Fatihah ini? Daripada Alhamdulillah sehinggalah kepada waladdallin. Hayatilah. Hafallah makna Al-Fatihah ini. Sungguh kelebihannya, kita rasa kita lebih dekat dengan Allah SWT dalam solat kita. Kelebihannya, kita memahami apa sebenarnya kita solat itu dan kita sedang berdialog dengan Allah. Kelebihannya, kita akan rasa lebih khusyuk. Kelebihannya, kita rasa sibuk. Aku sedang berhadapan dengan Allah. Kita tak ingat dah benda lain. Kita sibuk kita. Aku sedang berhadapan dengan Allah. Kita sibuk ni. Sibuk. Macam orang sibuk macam mana? Boleh ganggu tak orang sibuk? Tak boleh. Saya sedang sibuk lah. Maknanya dia sedang fokus. Jadi tak ada dah. Syaitan tak ada. Nak khayal tak ada. Nak ingat-ingat benda lain tak ada. Sebab kita sibuk. Sibuk dengan bacaan kita. Dengan makna kita. Sama juga kita rokok. Sama ke kita sujud. Sujud. Kita sujud. Subhana rabbiyal azim. Kita rokok. Allah yang Maha Agung. Dialah yang Maha Agung. Tak ada. Kita rokok agung. Tak adalah paling agung sekali. Kemudian kita sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dialah yang Maha Tinggi. Kita sibuk ni. Sibuk solat sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Tinggi. Kita Maha Rendah. Tujuh. Dahi. Rapat dia. Barulah. Jadi itulah paling penting sekali kepada kita. Untuk sedikit perkongsian mengenai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kena amal lah surah Al-Fatihah ni. Maaf tu, undur dulu. Sila kawan. Terima kasih. Makna dalam surah Al-Fatihah itu, kita sama-sama lah supaya kita hafal maknanya.
kita cari-cari tafsirnya, cari tafsirnya, kelebihan-kelebihan, kerana banyak kelebihan, keistimewaan dan kekuatannya ada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu sendiri semestinya menjadikan surah yang wajib dibaca dalam solat kita. Wajib dibaca. Kalau tak baca, maka solat itu tidak sah. Itu yang paling penting sekali, ya. Dan kita berusahalah, berusaha. Jadi kalau kita berjaya, kejayaan sebenar kita menghayati, mengingati dan berdialog dalam Al-Fatihah kita dengan Allah SWT, itulah yang terbaik. Pada itu tidak ada yang tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kalau kita berkehendakkan, insya-Allah kita boleh atasi. Sebab bagi apa saja masalah yang kita sedang hadapi, jarak antara masalah dengan solusi hanyalah sejauh jarak antara kening dan tempat sujud. Ini kata orang bijak pandai. Antara masalah dengan solusi, jarak dia hanya kening dengan tempat sujud. Apa makna? Iaitu solat. Itu dengan solat. Itu yang penting. Itu yang penting kepada kita. Banyak solat. Banyak solat. Sabar. Sabar dalam solat. Sabar dan solat. Bersabar. Dalam kita berdoa untuk mendapat kejayaan. Setiap hari kejayaan kita nak. Walaupun sudah dapat, lupa bersyukur. Alhamdulillah, banyak jaya ini. Alhamdulillah, berjaya bangun pagi. Itu kena bersyukur. Dan benda ni kita kena latih. Kita nak bagi tahu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, adik bangun pagi hari ni. Kena bagi tahu kejayaan bangun pagi. Sebab ramai yang tak nak bangun pagi. Kena bagi tahu itu kejayaan. Jadi barulah dia menghayati. Kita mendidik jiwa, hati, nurani anak-anak kita, cucu kita, supaya sentiasa bersyukur. Apa itu bersyukur? Setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang kita boleh, nikmat daripada Allah SWT. Sebab Allah dah berpesan, orang yang tak bersyukur dengan nikmatku, tunggulah azabku yang pedih. Ini yang menakutkan. Ini yang menakutkan kita. Jadi setiap kali kita memohon pertolongan dengan Allah, mestilah ada sabar dan ada solat. Ada sabar dan ada solat. Itu yang kita mahu. Kita nak minta apa dengan Allah SWT, mesti ada sabar dan ada solat. Wasta'inu nabi sabri. Wasta'inu nabi sabri. Dan memohonlah pertolongan Allah dengan sabar. Dengan bersabar. Itu yang penting. Wasta'inu bisabri. Jadi memohon pertolongan dengan Allah dengan sabar. Memohon pertolongan dengan sabar. Hari ni minta, tak dapat lagi. Besok minta lagi, tak dapat lagi. Lusa, setahun dah minta, tak dapat lagi. Sambung. 10 tahun dah minta, sambung lagi. 20 tahun dah minta, sambung lagi, minta lagi. Allah suka kepada orang yang sabar. Dan setiap kali minta tak dapat pahala. Setiap kali minta tak dapat, sabar dan redha, dapat pahala. Sebab itu Sayyidina Ali kata, apabila aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat apa yang aku dapat, aku bersyukur. Kerana apa yang Allah beri itu sebenarnya lebih baik kepadaku. Sebab aku tak tahu benda itu lebih baik. Allah yang lebih tahu. Jadi kita pun begitu juga. Kita jangan merungut, alah minta benda lain, dapat benda lain. Jangan. Sebab benda lain itu yang lebih baik kepada kita. Lebih baik kepada kita. Itu yang kita nak jaga. Jadi kita memohon untuk mencapai kejayaan, sesuatu kejayaan, pencapaian apa yang kita hajati, mestilah dengan sabar dan solat. Together, sabar dan solat. Sabar dan solat. Kita kena jadi kita jangan mengalah. Jangan down, jangan lonely. Jangan lonely. Jangan mengalah. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula rasa bersedih hati apabila doa kita belum dimakbulkan. Jangan. Allah sedang merancang nak memberi sesuatu yang lebih baik kepadamu. Lebih baik. Lambat dapat itu adalah satu rezeki. Cepat dapat itu juga satu rezeki. Orang yang lambat dapat permohonannya, pahalanya akan bertimbun-timbun. Bertimbun-timbun. Pahala makin banyak. Dia berdoa tapi walaupun dia masih tak dapat. Itu yang kita kena fahami. Janganlah kamu kehilangan harapan dan jangan pula bersedih hati. Kita kena jaga. Bersabarlah. Kesabaran adalah tiang kepada iman. Itu kata Umar Al-Khattab. Jadi kita bersabar dalam soal mencari kejayaan kita. Apa yang kita nak.
Dan untuk meredakan supaya kita tidak stres, supaya kita tidak down, supaya kita sabar dalam doa kita. Sabar menunggu Allah makbulkan doa kita. Sabar. Sabar dan solat teruskan. Ini kita kena jaga. Kita jangan putus asa. Bersabarlah, kesabaran adalah, sabar itu adalah paling besar. Dan sabar, nilai pahala sabar yang paling besar ialah semasa kita sudah diuji. Kalau kita tidak uji, kita cakap, tak uji, kenapa? Aku sabar ni. Kenapa sabar? Saja nak sabar. Tak jadi macam tu. Tak jadi. Tak dapat pahala pun. Kau sabar ke? Sabar. Kenapa sabar? Tak ada, saja sabar. Mana ada. Tapi apabila kita kena musibah sesuatu, engkau ni, aku sabar ni, insyaAllah sabarlah, aku sabar. Macam tu. Ya, Cita je. Cik Siti. Siti je. Siti Khatijah. Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat-sahabat ini mati. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panggil atuk. Mesti Siti yang pertama, first time ke? Siti masuk first time. Mesti first time ni. Terima kasih. Allah telah menggerakkan hati supaya join program atuk. Atuk siap pagi ada. Kadang lewat dah. Biasa pukul 10, 9.30 start. Habis pukul 11. Kadang-kadang hari ni lewat start. Habis pukul 12 lah. Pukul 12. Cuma atuk nak minta tolong satu, Siti, boleh? Atuk ada YouTube. Atuk ada YouTube. Atuk upload. Ni recording ni, sekarang live. Atuk upload, masukkan dalam YouTube atuk. YouTube atuk. Jadi kalau Siti miss ke apa ke, Siti boleh tengok semula dalam YouTube atuk. Haji Mat Atuk. Boleh tak subscribe? First time, Alhamdulillah, syukur. Semoga it's not the first and last. Sorry, saja joke ya. Jadi maknanya Siti, kalau Siti free, Siti boleh pergi. Kalau sibuk, atuk yakin, atuk faham lah. It's not every day, bukan senang siap hari nak join atuk. Jadi boleh tengok YouTube atuk, Haji Mat Atuk. Subscribe sana, kena boleh tengok lah. Ada banyak dah video-video yang sebelum pada ni. Mungkin today is the first time for you. Mungkin sebelum pada ni dah hampir setahun dah atuk buat motivasi seperti ini. Jadi bolehlah dengar mana yang baik itu, jadikanlah manfaat. Boleh. Terima kasih Siti, terima kasih. Thank you very much. Putri Bayu Senja. Waalaikumsalam. Siti je. Kawan dia lah tu. Geng dia lah. Jadi kawan-kawan yang miss yang semalam ke, atuk dah upload dah. Tengoklah, kalau masa tak panjang tengok yang pendek. Sebab di tepi tu, di hujung tajuk tu atuk bubuh live. Bila atuk bubuh live berarti panjang, sejam lebih. Macam yang ni, kalau atuk upload nanti, di belakang tajuk dia tu, katakanlah hari ini, apakah kejayaan yang sebenar? Itu tajuknya. Di belakang itu atuk buat dalam bracket live. Live tu makna panjang. Jadi atuk sebut semualah, nama Putri Bayu Senja, Waalaikumsalam, ada. Atuk sebut semua. Siti, Putri Bayu Senja, Alhamdulillah, terima kasih sahabat soleh. Itu akan kekal dalam video atuk lah. Akan kekal lah. Jadi atuk, kalau dalam bracket tu berarti live. Bila live tu panjang lah. 1 jam, 1 jam setengah macam tu lah. Alhamdulillah. Hati sepi seorang perindu. Wah, nama dia pun kita dengar pun down. Tak apalah. Asalkan bahagia. Alhamdulillah, hari ini dapat inquiry live atuk. Dapat ilmu sedikit-sedikit. Tadi atuk kongsi sedikit mengenai Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni kita baca 17 kali satu hari. Itu bacaan wajib tau. Kalau orang tak cukup 17, berarti dia solat tak cukup lah. Orang perempuan tak apa, ada alasan. Orang lelaki tak boleh. Jadi tadi atuk cuba. Jadi macam dalam soal bicara mengenai Al-Fatihah tadi, kalau siapa yang nak dengar, nak ulang lagi apa yang atuk cakap tadi, nanti tengok dalam YouTube atuk. Jadi apabila sampai kepada tempat bicara mengenai Al-Fatihah tu, boleh dengar, memahami makna, bagaimana nak menghadirkan, berdialog dengan Allah SWT dengan kita, apa yang kita perlu jawab, apa yang kita perlu minta. InsyaAllah akan sedikit sebanyak akan boleh membantu anda. Membantu anda. Jadi belum terjawab lagi, apa kejayaan yang sebenar? Apa kejayaan yang sebenar? Belum terjawab lagi. Daripada tadi lagi atuk dah sebut, setiap hari kita berjaya, setiap saat kita berjaya, setiap setahun kita berjaya, sentiasa kejayaan kita ada.
Tapi ada juga orang sedih. Sedih, merindui. Karena tak sampai. Hati sepi seorang perindu. Karena orang dirindui tak balik-balik. Sebenarnya dia sudah ada. Tapi dia tak perasan je. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berada di samping kita. Allah kata, kau ingat aku ingat kau. Kau tak ingat aku ingat kau. Itu kelebihan Allah. Kita tak ingat dia ingat kita. Kita ingat dia ingat kita. Jadi hati sepi perindu, maknanya Allah nak sentiasa mengingati hati kita. Sentiasa mengingati kita. Zikrullah. Zikir, ingat. Zikir tu ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Sentiasa zikrullah. Zikrullah tu apa? Banyak zikir-zikir kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Sentiasa zikir kepada Allah. Astagfirullah. Kita mohon keampunan kepada Allah SWT. Beristighfar. Supaya kita tidak lonely. We always together. Kita dengan Allah SWT. Bahkan ada 2 malaikat kiri kanan. Roket dengan hati. Hati sepi. Jangan kata seorang tau. You always triple. 2 malaikat seorang you. Everywhere you go. Ada roket, ada Atif. Jangan main hidup kita ini. Kita diteman. Sehingga ke alam barzah. Sehingga ke alam barzah. Atuk doakan saya dapat jodoh yang beriman. Amin. InsyaAllah. Atuk doakan. Mungkin jodoh itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Allah sedang mengaturkannya. InsyaAllah. Tu doakan bertemulah dengan jodoh yang baik-baik. Puteri Bayu Senja. Atuk, kita nak berjaya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Itulah. Berjaya dunia dan berjaya akhirat. Sekarang, tajuk Atuk pun, apa kejayaan sebenarnya? Kejayaan yang sebenar. Atuk nak jawab ni. Dengar baik-baik. Kejayaan sebenar ialah kita dapat masuk syurga. Itu kejayaan sebenar. Dunia ini kita sedih ke, kita susah ke, kita nak tak dapat ke apa ke, itu semua sementara. Tapi apabila kita berjaya masuk syurga, itulah selama-lamanya. Selama-lamanya. Berjaya masuk syurga ni selama-lamanya. Kalau kita sedih berapa lama? 20 tahun? 30 tahun? Takkan kita sedih 100 tahun? Umur kita pun baru 60, 70. Dah meninggal. Mana sedih kita 60 tahun je. Jodoh datang. Naik kereta tu. Jodoh datang naik kereta. Ya. Jodoh datang naik kereta. Ingatkan naik sejadah terbang. Sejadah terbang. Batu tak Atuk. Batu Atuk 2. Terima kasih. Yang dirahmati Allah. Terima kasih Cici. Terima kasih. Terima kasih. Ataupun jodoh datang naik bah express. Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Berdoalah, minta yang baik-baik. Kita apabila kita kaedah menunggu sesuatu apa yang kita nak. Kalau lambat, jangan gelojok kalau lambat. Sebab Allah tahu apa yang baik kepada kita. Jadi kita cool down. Sebab tu tadi Atuk dah baca kata-kata Saidina Ali. Apabila dia satu lagi kata-kata Saidina Umar. Saidina Umar kata, aku akan terus minta. Aku tak akan rasa kecewa. Aku minta dengan Allah. Tapi aku akan kecewa apabila aku takut aku tidak berdoa kepada Allah. Ini kata Saidina Umar. Saidina Umar kata, aku minta, aku berdoa kepada Allah tapi tak dapat. Aku tak kecewa. Tapi aku akan kecewa kalau aku malas berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu satu ibadah. Satu ibadah. Perindu hatiku. Jodoh-jodoh ni satu. Doa-doa untuk dapat jodoh ni satu ibadah. Satu ibadah. Hati sepi. Hati sepi. Ibadah. Teruskan berdoa. Siap kali berdoa dapat pahala. Senang kan dapat pahala? Senang. Datang dengan express ke. Dengan kalau tidak pun order kat Shopee tak apa. Hantar dengan Grab. Tu kita nak masuk syurga jugalah. Amin. Semua orang boleh masuk syurga. Cara masuk syurga sudah dijelaskan, sudah diberitahu 1400 tahun dahulu lagi. Bagaimana nak masuk syurga diberitahu. Bahkan perjuangan Rasulullah ini, berjuang siang malam, harta, tenaga, pemikiran, semuanya. Sebab Rasulullah nak umatnya, umat Nabi Muhammad semua masuk syurga. Saya sampai sekarang tak ada jodoh tu, belum sampai. Coba tengok trace dia. Trace kan? Bila barang dihantar kita boleh tahu kan? Tanya GNT ke DHL ke, tengok tracking dia ada kat mana.
Dekat mana? Ada tu sakut mana-mana. Sakut mana-mana. Ya Ti. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti, apa khabar Ti? Apa khabar Jodoh kita naik kapal terbang lah tu. Wow, nampak tu. Pakai pasport ke? Jangan-jangan Bangla. Bangla. Ada joke je. Jangan marah. Bangla pun okey. Ya, welcome. Thank you. Thank you, Cici. Thank you. Thank you ada Putri Bayu Senja. Risau ke kadang. Jangan risau, tak payah risau. Tengoklah, jangan barang yang order dengan barang sampai tu. Mesti sama. Jangan order lain dapat lain. Jom ramai-ramai. Order jodoh kat Shopee. Tahu pun. Oh, baru tahu. Oh, order je. Order je. Tapi jangan keliru dengan foto tu. Nanti tengok foto lain sampailah bodinya lain. Bantu typing sahabat Tuhan yang dirahmati Allah selalu. Amin. Terima kasih Cici. Hati Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Salam semua. Ti, Kak Siti ke apa semua rakan-rakan sahabat kita. Saya dah tanya JNT. Dia orang cakap jangan gelojoh sebab bab jodoh. Tahu tak apa. Nanti sapu dia pecah ke macam mana ke. Terhentak di lori ke apa ke. Jangan gelojoh. Sampai-sampai kat rumah kita tengok dia dah penyek. Allahu Akbar. Nanti kau reject. Saya tak nak terima lah yang ni. Tak nak terima lah. Kenapa? Saya order lain sampai lain. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi tajuk kita, kejayaan yang kita nak. Tajuk kita hari ini, apa kejayaan yang sebenar? Jadi kita sudah pun sampai ke penghujung. Kejayaan kita yang sebenar ialah kita masuk syurga. Itu kejayaan kita yang sebenar. Itu saja. Fokus syurga. Fokus yang tu. Fokus itu. Jodoh di tangan Allah tu. Amin. Jodoh hak Allah. Jodoh ini hak Allah. Rezeki hak Allah. Mati hak Allah. Ini semua Allah. Syurga hak Allah juga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Itu bila kita lahir hak Allah. Di mana kita lahir hak Allah. Dengan ibu mana kita lahir hak Allah. Siapa bapa kita hak Allah. Itu semua tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Tak boleh kata aku tak naklah lahir dengan mak dengan bapak aku ni, aku nak lahir dengan mak bapak lain. Tak boleh. Tak boleh. Saya tempah jodoh yang baru. Mak bapak dia baru nak proses. Wow, lain macam. Lain macam. Pakai mesin apa tu? Amin. Jadi kejayaan yang sebenar ialah syurga. Ini pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Kalau yang di dunia ni, kalau tak dapat apa semua, alah, pandang sebelah mata je lah. Kalau dari segi jodoh, ramai sahabat Rasulullah tak kahwin. Masuk syurga. Dijamin syurga. Ramai alim-alim ulama' yang tak kahwin. Tak kahwin ramai. Ramai. Dia bukan menjadikan wajib kahwin ni. Bukan. Dia hanya sunat je. Sunat. Jadi tidak menyalahi. Tapi bagi orang kahwin tu adalah kelebihan dia. Tapi ada juga keburukan dia. Bukan buruk lah. Ada bebanan dia. Beban pun bukanlah apalah. Tanggungjawab. Yes, tanggungjawab. Bukan senang. Tak percaya tanya hati. Hati boleh beritahu pasal tanggungjawab ni. Kak Na. Ya, Syamsina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Kak Na. Pasal tanggungjawab ni. Orang tak kahwin dia tak tahu tanggungjawab. Macam Cici dia tak tahulah apa itu tanggungjawab. Kak Na tahulah apa itu tanggungjawab kan. Nampak happy je kahwin. Happy di luar rumah. Dalam rumah periuk belanga berterbangan. Contoh. Harap-harap tidak begitulah. Harap-harap tidak begitu. Jadi sebab itulah hal-hal dunia apabila tidak berjaya, janganlah sampai marah-marah sangat. Anak-anak kurang berjaya dalam education, janganlah marah sangat, jangan kecewa sangat, jangan malu. Dalam adik-beradik, katalah anak saudara lain semua hebat-hebat 20A apa tu, anak kita dapat 1A macam tu, jangan sedih. Tapi pastikan anak kita solat. Pastikan anak kita boleh baca Quran. Pastikan anak kita menghormati ibu bapa. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Itu kejayaan sebenarnya. Kalau 20A, solat tidak, baca Quran tak pandai, Allahu Akbar. Tengok apa yang berlaku di Turki. Bila ada yang orang upload video, umur dah 60 lebih. Waktu solat tak boleh sebut. Zohor, Azu, Rib. Tak boleh sebut. Kalau waktu solat tak boleh sebut, tentu tak solat lah. Tentu tak solat. Ya. Kak Hawa, apa khabar Kak Hawa? Salam. Kak Hawa hadir. Terima kasih Kak Hawa. Terima kasih.
Jadi kalau kejayaan yang kurang dicapai di dunia ini, jangan ambil serius. Sebab itu ujian. 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 Kalau anak tak boleh masuk universiti pun tak apa. Tak apa. Kalau anak tak boleh jadi jutawan pun tak apa. Tidak menjadi syarat jadi jutawan untuk masuk syurga. Tidak. Tidak menjadi syarat. Dan bagi anak yang gagal dalam education, tidak menyebabkan dia boleh masuk neraka. Tidak. Tidak. Itu tak ada kriteria, itu tidak ada dalam istilah. Bagaimana nak masuk syurga? Mesti jadi jutawan. Tak ada. Orang yang tak lulus periksa akan masuk neraka. Tak ada. Tak ada. Tapi orang yang tak solat, orang tak boleh baca Quran, orang yang tak pernah sedekah, orang yang tak solat sunat, orang tak bayar zakat, orang tak puasa, orang tak tunai haji, itu yang ada. Itu yang ada. Kalau matematik dapat kosong pun tak apa. Tak apa. Don't be desperate. Tak ada desperate. Tak ada desperate. Percayalah cakap Atuk ni. Dengarlah cakap Atuk ni. Atuk dah lama dah. Dah 17 dah cucu. Menantu pun dah ada. Semua dah ada. Kita lalu semua. Kita tengok pencapaian. Patutlah. Atuk aku dulu. Atuk-atuk dulu. Ui. Dia tekankan kepada benda-benda ibadah ini. Patutlah. Bila kita jadi atuk baru kita faham. Jadi jangan banggalah. Jangan bangga kejayaan akademik. Jangan bangga. Tapi kalau dia itu seorang akademik yang cemerlang, solat cemerlang, baca Quran cemerlang, itu yang paling hebat. Itu paling hebat. Atuk tak nafikan. Tapi apabila dibagi pilihan, sebab kebolehan anak-anak ini ada had-hadnya. Contoh, ada hadnya. Jadi, kalau dia agak tak boleh pergi dari segi akademik, pergi kepada kemahiran. Apa yang dia suka. Tapi, mesti jangan tinggal soal ibadah. Biar rajin solat. Rengan kaki ke masjid. Kita ajar benda-benda macam ni. Kita ajar benda-benda macam ni. Bila kita ajar, insyaAllah dia akan berjaya. Sebab orang yang lebih pandai berjaya yang hakiki ialah orang yang berjaya beramal dan beribadat. Itu orang yang berjaya yang sebenar. Orang yang beramal dan beribadat ini insya-Allah mendapat rahmat Allah dan boleh masuk syurga. Itu yang kita nak. Sebab syurga itu kekal. Kekal. Betul lah dalam syurga tak ada orang tua tau. Untuk makluman. Dalam syurga tak ada orang tua. Orang tua tak ada tau. Adakah orang tua tak boleh masuk syurga? Tak boleh. Orang tua tak boleh masuk syurga. Orang muda-muda je dalam syurga. Nak masuk syurga buat apa yang Allah suruh. Pandai pun kat nak. Amal makruf, buat yang baik-baik. Nahi mungkar, tinggal yang tak baik. Jangan buat yang tak baik. Itu saja. SOP dia senang. Tapi dalam syurga tak ada orang tua. Semua orang muda. So macam mana? Macam mana? Ada cerita. Ada seorang tua tu. Nenek tua pergi jumpa Rasulullah. Menangis dia. Kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku dah tua. Tapi aku tak boleh masuk syurga. Rasulullah kata, betul lah. Orang tua tak boleh masuk syurga. Lagi kuat dia menangis. Orang tua tak ada dalam syurga. Lagi kuat menangis. Ya, sebenarnya apabila masuk syurga, semuanya muda. Tak ada tua. Yang wanita umur 20. Macam Kak Nah umur 20 kan. Kalau ingin nak jadi muda, masuk syurga. Umur 20. Umur 20. Puteri Ayu umur 20. 19. Atuk umur 30. 30. Atuk 30. Jadi dalam syurga ni tak ada tua. Semua muda-muda. Terang tantang semua. Terang tantang. Siti. Betul cakap Atuk tu. InsyaAllah. Kita jaga solat, Allah jaga kita. Pandai pun. Jaga solat Allah. Jadi Siti pemuda umur 18. Cuba tengok album umur 18 dulu. Cantik kan? Wah, macam tu lah dari syurga nanti. Tak nak? Nak lah. Atuk pun cuba juga. Lama-lama buka album sekali. Umur 30. Lepas universiti ke. Rambut panjang ni. Atuk rambut panjang universiti. Rambut panjang jejak baru ni. Jangan main atuk kau. Jadi maknanya dalam syurga ni hebat-hebat belaka. Dalam syurga ni baik-baik juga. Kita di dunia kita bercampur di antara bau wangi dengan bau busuk. Lawan dia. Di antara orang baik dengan orang jahat. Orang miskin dan orang kaya. Kita bercampur. Orang berpangkat, orang tak berpangkat. Orang huduh dengan orang cantik. Orang gemuk dengan orang kurus. Semua bercampur. Di dunia ni bercampur.
Bercampur. Sebab itu kita berpegang kepada amal makruf nahi mungkar. Kita mengamalkan yang baik-baik dan menolak yang mungkar. Yang mendatangkan yang mungkar kepada kita. Tetapi apabila kita masuk surga, dipisahkan. Yang baik semua ada dalam syurga. Yang jahat semua ada dalam neraka. Orang baik, orang cantik, orang handsome, tubuh sadar, orang kaya, orang wangi, semua ada dalam syurga. Sebab orang yang busuk, orang yang jahat, semua ada dalam neraka. Sebab itu syurga itu cantik. Syurga itu Firdaus. Tapi dunia ini bercampur. Allah bagi bercampur di dunia ini. Pandai-pandailah kita pilih. Pandai-pandai kita pilih mana yang baik dan mana yang tak baik. Yang baik itu adalah kategori syurga. Yang buruk itu kategori neraka. Sebab dalam yang baik ada miskin. Dalam yang jahat ada kaya. Tapi kena pandai-pandailah pilih. Sebab dalam yang baik juga ada kaya. Dan dalam yang jahat juga ada miskin. Dalam yang baik ada handsome. Dalam yang jahat ada juga handsome. Jadi pandai-pandai kita pilih di situ. Cara pilih macam mana? Ibadah. Itu guideline dia. SOP dia. SOP dia ialah solat 5 waktu. Bila ada seorang sahabat daripada Yaman, baru memeluk agama Islam, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku baru memeluk agama Islam. Aku nak tahu apakah Islam sebenarnya sehingga membolehkan aku masuk syurga. Apa yang aku perlu buat? Rasulullah kata, pertama kali syuhada. Ya Rasulullah, aku sudah syuhada. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Yang kedua, kau solat 5 waktu. Alhamdulillah, aku sentiasa solat 5 waktu. Di awal waktu, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Yang kedua, kau puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, aku sentiasa puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, kau bayar zakat. Alhamdulillah, aku sudah pun menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan fardu haji. Alhamdulillah, hari ini aku menunaikan fardu haji. Maka cukuplah 5, cukup. Dengan 5 itu, engkau boleh masuk syurga. Maka dia kata, ya Allah, demi Allah, aku akan tidak tinggal melakukan 5 perkara ini. Sehingga aku boleh masuk syurga. Dia pun berlalu. Rasulullah pun berpaling pada sahabat. Ya sahabat, itulah contoh ahli syurga. Senang kan nak masuk syurga? Tapi dia amalkan yang sungguh-sungguh. Yang baik-baik saja. Yang tak baik dia ketepikan. Yang tak baik dia ketepikan. Itulah pada kita. Jadi kejayaan sebenarnya ialah penghujungnya ialah syurga. Syurga. Bukan kejayaan di dunia semata-mata. Di dunia semata-mata. Jangan tekankan. Dan kita harus sentiasa bear in mind. Sentiasa tekan. Sebab Rasulullah telah bagi notification. Orang yang ramai di dalam syurga ialah orang yang miskin. Orang yang hidup sederhana. Dan Rasulullah sendiri pilih hidup sederhana dan miskin. Rasulullah tidak pilih hidup kaya. Sedangkan Rasulullah Perdana Menteri. Rasulullah ni agung. Rasulullah ni pemimpin Islam. Pada umat Islam pada masa itu lebih besar daripada Rom. Lebih besar daripada Romawi. Romawi lebih besar daripada negara-negara barat pada masa itu. Tetapi Rasulullah hidup dengan penuh sederhana. Cara hidup Rasulullah sederhana. Berlandaskan kepada hamparan. Hamparan yang di bawah hamparan itu ada pelepah-pelepah kurma. Pada suatu hari, sahabat Siti Aisyah datang menziarah Siti Aisyah, perempuan lah. Bila melihat, dia tanya, ini tempat siapa tidur? Inilah tempat suamiku Rasulullah tidur. Oh, macam ni je. Okey, aku nak hadiahkan satu hamparan baru. Maka wanita itu tadi pun bawa hamparan baru bagi kepada Aisyah dan Aisyah ganti. Jadi cantik hamparan tu. Rasulullah balik. Rasulullah terkejut. Kenapa tukar hamparanku? Aku tak nak. Aku nak yang lama juga. Aku nak tidur secara sederhana. Buang hamparan baru itu. Buang. Rasulullah tidur. Apabila Rasulullah baring, di belakang dia tu nampak jalur-jalur pelepah kurma. Itulah pemimpin Islam. Itulah ahli syurga. Itulah kekasih Allah. Itulah orang yang paling tinggi sekali darjatnya. Mengetuai penghulu segala Nabi. Mengetuai penghulu segala Rasul. Begitulah cara hidupnya. Sebab itu apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada mulah kami sembah
Pada mula kami mohon pertolongan. Pertolongan yang semacam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang telah kau tunjukkan kepada orang yang telah kau beri nikmat. Iaitu Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Jadi setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita minta supaya kita diberi jalan seperti Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Awak ingat jalan Rasul-Rasul Nabi-Nabi ni jalan mewah ke? You ingat jalan mewah ke? Jalan pakai kereta besar, unta besar, rumah besar, istana ke? Tak ada. Jalan yang kita minta bersama Rasul Nabi-Nabi ni, jalan yang penuh redha daripada Allah SWT. Jalan yang penuh keberkatan. Bukan kemewahan dunia, bukan. Semua Rasul, semua Nabi, tidak semuanya mewah. Kecuali beberapa orang Nabi saja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi keseluruhannya berada dalam keadaan kesusahan, kemiskinan. Dengan cabaran yang hebat. Cabaran, dugaan yang kuat. Tetapi mereka kental dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, itulah penghayatan kita. Kadang-kadang kita kontradik, kita tak faham mengenai intisari apa yang kita baca. Pandai-pandailah. Jadi kejayaan yang sebenar ialah menuju kepada syurga Firdaus. Itu yang kita nak dalam hidup kita. Jadi kalau ada yang berlaku di dunia ini, yang nak itu tak dapat lagi, nak ini dapat sikit, ada orang ganggu kita, ada orang kacau kita, tiba-tiba langgar tiang elektrik apa semua, anggaplah itu sebagai ujian daripada Allah SWT. Setiap apa yang berlaku mesti dengan keizinan daripada Allah SWT. Mustahil sesuatu itu berlaku tanpa pengetahuan daripada Allah SWT. Tidak akan gugur selai daun di dunia ini tanpa izin daripada Allah SWT. Begitu juga jika berlaku kemalangan, jika berlaku kehilangan, jika berlaku kegagalan, semuanya izin daripada Allah SWT. Izin. Jadi sebab itu baik kita lafaz Alhamdulillah. Yang musibah tak baik pun kita lafaz Alhamdulillah. Sebab itu semua ketentuan daripada Allah SWT. Kadang-kadang kita lafaz Bismillah Alhamdulillah ini apabila kita menerima rezeki. Apabila menerima bala kita tidak melafazkan. Kita takut. Kita rasa kita kecewa. Tidak. Bala itu adalah yang terbaik kepada kita. Sebab itu semua yang berlaku, semuanya baik. Tidak ada yang berlaku di dunia ini yang tak baik. Semua baik. Gempa bumi di Turki baik. Tsunami di Aceh baik. Semua baik. Tak ada yang tak baik. Sebab Allah tahu apa yang next. Next please. Kalau nak dapat jodoh yang satu ni tak dapat. Okay, next. Next lah. Tunggu apa lagi? Yang depan tak sesuai. Let go. Next please. Queue kan? Cari jodoh macam tu lah. Next please. Next please. Begitu juga kita. Musibah hari ini. Musibah. Okay, next. Musibah lagi. Next. Musibah lagi. Next. Musibah lagi. Lepas tu, Alhamdulillah dapat apa yang kita nak. Dapat yang lebih baik. Rupa-rupanya yang kita nak dulu. Jahat dia tu. Dia tu kahwin dengan orang lain. Hancur rumah tangga. Nasib baik tak kahwin dengan aku. Kan dah tahu? Kan dah tahu? Kan dah tahu? On surface, yes. But how about the heart? Hati lah. Contoh untuk kita hari ini. Jadi inilah kita perlu. Jadi kalau gagal di dunia ini, buat benda itu sebagai satu ujian je. Allah, ujian daripadamu ya Allah. Aku reda dan bersyukur, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka pada orang yang sabar. Suami, perangai suami, sabar. Sebab sabar. Masa nak kahwin dulu kan dah okey. Masa nak kahwin dulu dialah tempat saya bergantung. Lepas boleh anak 3-4 ada hal. Sabar. Sabar. Kena sabar. Sebab itu ujian. Ada satu kelang kabut kan? Kelang kabut filem star tu, dia kahwin lagi. Kahwin dua ini tidak menyalahi. Tidak menyalahi undang. Yang kalau dia pergi rumah pelacur barulah menyalahi undang, menyalahi hukum. Kahwin 2, 3, 4. Apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Jangan menafikan. Hati kecil memang terasa. Aisyah terasa. Aisyah ni ahli syurga. Apabila Rasulullah kahwin lagi selepas itu, dia juga terasa. Apabila Rasulullah sentiasa memuji Khadijah. Khadijah. Pada satu hari Rasulullah sentiasa memuji Khadijah. Sedangkan Khadijah sudah wafat. Sudah wafat lama dah. Aisyah bukan dimadu dengan Khadijah, tidak. Rasulullah ni kahwin dengan Khadijah. Setelah Khadijah wafat, baru Rasulullah kahwin lebih daripada satu. Semasa dengan Khadijah, Rasulullah kahwin satu je. Jadi kalau siapa nak ikut sunnah, beritahu suami.
Ikut sunnah bang, boleh saya izinkan kahwin 4. Tapi kena ikut sunnah betul-betul tau. Ya, ikut sunnah. Dia pun happy. Tapi kena ikut Khadijah meninggal, baru abang boleh kahwin lebih. Jadi tunggu saya meninggal, abang nak kahwin lebih, abang ikutlah. Itu sunnah yang sebenarnya. Rahsia. Beritahu kat abang, jangan takut. Abang nak kahwin 2, 3, 4, boleh, saya izinkan. Mari borang, saya sign. Tapi kena tunggu saya meninggal. Sebab itulah sunnah. Rasulullah tidak kahwin lebih daripada 1. Allah tidak memerintahkan Rasulullah kahwin lebih daripada 1 semasa bersama dengan Khadijah. Sebab Khadijah ini adalah ibu syurga. Khadijah ibu syurga. Bukan Aisyah. Bukan isteri-isteri yang lain. Dan Fatimah juga ibu syurga. Anak Rasulullah. 4 ibu syurga. 4 ibu syurga. Coba baca sirah. Hebat sirah mereka. 4 orang wanita ibu syurga. Pertama Khadijah, kedua Fatimah, ketiga Asyah, isteri Firaun. Dan keempat ialah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Maryam dengan Asyah dugaan begitu besar. Asyah sampai dibunuh oleh suaminya. Sebab itu Atuk kata, kalau suami kita tidak sejahat Firaun, jangan minta cerai lah. Sebab Asyah tidak pernah minta cerai dengan Firaun. Walaupun sehingga dibunuh oleh Asyah. Sebab itu Asyah jadi ibu syurga. Asyah ini adalah ibu angkat kepada Nabi Musa. Asyah mengikut agama Nabi Musa. Asyah. Dan dia patuh kepada suami dia walaupun kafir. Patuh. Walaupun kafir. Dan Asyah menjadi ibu syurga. Bukan masuk syurga saja. Ibu syurga. Penderitaan yang dilalui Asyah. Ganjarannya ibu syurga. Jadi kalau suami anda tidak sejahat Firaun, tak payah minta cerai lah. Teruskan. Syurga sudah menanti anda. Ataupun orang yang sedang difitnah macam Maryam. Tak ada suami, macam mana kau boleh lahirkan anak? Fitnah, zina sebagainya. Sabar Maryam ini. Sabar. Maka dialah salah seorang daripada ibu syurga. Dan bagaimana Khadijah dan Fatimah. Dua manusia ni hebat. Hebat. Bagaimana dua wanita ini hebat menjadi. Jadi hebatnya sepanjang zaman daripada Nabi Adam AS sehingga hari kiamat, hanya ada 4 wanita ibu syurga. 2. Satu isteri Rasulullah dan satu lagi anak Rasulullah. Hebat Nabi Muhammad ni. Hebat. Hebat sungguh. Hebat sungguh. Ini yang kita kena tiru, wahai wanita. Tapi sedihlah tu, suami saya lambat balik main kayu 3. Biasalah. Kalau dia lambat balik main kayu 3, memberikan kau banyak untuk solat. Kau gunakan masa lapang untuk solat, untuk memunajat kepada Allah SWT. Sebab dosa apa yang dibuat oleh suami kau tak tanggung. Apa yang nak buat tak tanggung. Asyah tidak tanggung dosa Firaun. Tidak tanggung. So why you worry? No need to worry. Cuma hati, memanglah hati rasa kecewa sikit. Tak boleh lari dah. Macam Aisyah. Aisyah cemburu kepada Khadijah. Sedangkan Khadijah sudah wafat. Sudah wafat. Ya, juri jib. Assalamualaikum. Jadi sedangkan Khadijah dah wafat. Dia masih lagi. Sehingga Aisyah kata, ya Rasulullah, engkau masih lagi mengingati orang tua tu. Wanita tua tu. Rasulullah marah. Dia berkata itu. Sebab Rasulullah sentiasa memuji kepribadian, keikhlasan wanita ibu syurga ni. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, masih lagi kau mengingati orang wanita tua itu. Rasulullah berpaling kepada dia. Ya Aisyah, tidak ada wanita sehebat Khadijah. Terduduk Aisyah, terduduk. Sebab dia cemburu. Sebab dia rasa dia yang lebih daripada Khadijah. Tidak. Khadijah adalah wanita. Tidak ada wanita setanding Rasul, tidak setanding Khadijah. Dialah manusia yang pertama memeluk agama Islam. Dialah manusia yang pertama mengorbankan hartanya begitu banyak kepada jalan Islam. Dialah seorang isteri yang begitu ikhlas kepada suami. Memahami suami. Kehebatan Khadijah. Apabila Rasulullah balik daripada dakwah, buka pintu saja, Khadijah boleh tahu melihat wajah Rasulullah. Sama ada nak minum atau nak makan ataupun nak rehat. Tak perlu tanya. Dan Khadijah tidak pernah mendahului perkataan dengan Rasulullah. Tidak pernah bertanya lebih awal dari Rasulullah. Rasulullah bercakap dulu, baru dia bercakap. Itulah Khadijah. Khadijah, hebat ibu syurga ni. Pada suatu hari, Rasulullah balik daripada dakwah. Khadijah lihat Rasulullah sangat keletihan. Dulu naik unta kan? Naik unta, kuda, apa semua letih. Maka Khadijah duduk berselipuh. Dan Rasulullah baring di atas paha Khadijah.
Itulah romantiknya pasangan Khadijah dengan Rasulullah. Jadi semasa Rasulullah baring, Rasulullah terlelap letih. Maka tiba-tiba pipi Rasulullah terasa air menitik. Air mata Khadijah menitik di atas wajah Rasulullah. Romantik. Romantik. Hebat kekasih Khadijah dengan Rasulullah. Apabila air mata Khadijah menitik di atas wajah Rasulullah, Rasulullah terkejut dan buka mata. Ya Khadijah, adakah kau menyesal bersamaku untuk menegak agama Allah? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal. Tapi aku sedih kerana aku tidak ada lagi hartaku yang banyak untuk aku sumbangkan kepadamu untuk kau teruskan jalan Allah ini. Tapi jika engkau memerlukan tulang-tulangku untuk meneruskan agama Islam ini, kau ambillah tulang-tulangku, ya kata. Hebat kan? Ibu syurga, Allahu Akbar. Hebat sungguh. Sebab itu Rasulullah berjaya dengan begitu hebat. Sehingga umur 53 tahun. Bersama dengan Rasulullah umur 5 tahun di Mekah. Meneruskan perjuangan. Setelah Khadijah wafat dan Abu Talib wafat, barulah diperintahkan supaya hijrah ke Madinah. Itu hebat. Jadi kejayaan itu penting kepada kita, iaitu kejayaan akhirat. Hebatnya ibunda kita Khadijah. Hebat. Hebat Siti. Ya kau. Assalamualaikum tu. Jenguk-jenguk tu. Lepas rindu. Tempat kerja tu. Maaf tu. Tak dapat bersama tu. Lepas rindu. Kita pun nak boleh landing dah. Boleh landing. Jadi kalau kop-kop rasa nak tengok balik, Atuk akan upload video ini di YouTube. Di YouTube. Jadi bagi rakan-rakan, boleh war-warkan supaya subscribe YouTube Atuk. Bagi orang yang busy, sebab kadang-kadang kita kerja ataupun kita ada hal-hal lain, bolehlah tengok dalam YouTube Atuk. Apa yang kita bincang ini ada dalam YouTube Atuk, insya-Allah. Sehingga memberi manfaat kepada anda semua. Kejayaan yang sebenar ialah kejayaan kita masuk syurga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah rahmatmu, ya Allah. Semoga kami semua dapat masuk syurga Firdaus, syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu